Tengah duk kuliah ni, orang ramai. Tengah-tengah duk kuliah ni, Masya Allah, semua sekali dengar. Tuan-tuan, tiba-tiba main nasi kandar masuk masjid orang nuri malam tu. Orang pun bawa masuk dengan beg plastik, masuk bau terus apa ni nasi kandar. Yalah, masjid lah ni semua ada aircon belakang. Bawa masuk nasi kandar ni pakat bau semua sekali. Tuan-tuan, Masya Allah, tengah-tengah duk kuliah ni, tuan-tuan tu baru nasi kandar, baru dajai main lagi. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan juga doa kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi perbicaraan daripada kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata dekat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wa in kana indahu syai'un minal fadaili wal mahasini. Dia kata, sekalipun dia mempunyai kelebihan
wal mahasini, dan juga segala kebaikan-kebaikan. Tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan soal berkenaan dengan penyakit-penyakit hati. Maka kita dah terang sebelum ni beberapa penyakit daripada hati tersebut, dan sampai kita kepada penyakit hati yang namanya adalah takabbur. Tuan-tuan, takabbur adalah membesarkan diri, dia menyombong diri. Tuan-tuan, tu makna takabbur. Dan Nabi SAW menyatakan, siapa-siapa yang ada pada dirinya walaupun sebesar zarah takabbur ini, tuan-tuan, dia ada sikit je takabbur di dalam hati dia, hurimalahul jannah, maka diharamkan bagi orang yang macam ni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut, apabila kamu berjumpa dengan kanak-kanak kecil, dan bila kita jumpa dengan budak-budak kecil ni, maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah kamu katakan bahawa dia mulia, manakala kamu ni adalah orang yang hina. Tuan-tuan, pasal apa bila jumpa dengan budak kecil kita kena kata macam tu? Ini semuanya adalah untuk mentarbiah hati, supaya di dalam hati itu tidak ada rasa takabur, membesar diri sesama dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, takabur adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis dia terkeluar daripada syurga Allah adalah kerana takabur ni. Tuan-tuan, sebab itu orang yang mengetahui dia tak mau dengan sifat takabur ni, kerana dengan takaburlah iblis dia dikeluarkan daripada tempat yang sangat mulia, iaitulah daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengetahui dia tak mau dengan sifat takabur ni. Pasal apa? Kerana dia adalah sifat iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia nak ajak kepada kita supaya menjadi orang yang ada perasaan rendah diri. Dan tuan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bila mana kamu berjumpa dengan kanak-kanak kecil, dan tuan, macam mana sikap kita? Sikap kita adalah menyatakan pada diri kita bahawa budak tersebut adalah lebih mulia daripada kedudukan kita. Dan tuan, pasal apa budak-budak ni, kanak-kanak ni dia lebih mulia daripada kita? Kerana budak-budak dia tidak ada dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita yang dah dewasa, yang dah tua dah pun, dan tuan, kadang-kadang kita dah tua dah pun, dan tuan, tapi kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kita masih lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kerana tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bila mana kamu jumpa dengan budak-budak kecil, maka katakanlah pada diri, dia lebih mulia daripada aku. Dan tuan, pasal apa? Mengingatkan semula bahawa budak-budak kecil ni langsung tidak melakukan dosa kepada Allah. Dan tuan, kalau kita ni banyak benda yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bahkan Nabi SAW menyebut ada manusia yang nanti bila dia dihisap oleh Allah, maka dia pun jadi muflis di hadapan Allah.
Tuan-tuan, ada tak orang yang muflis di hadapan Allah? Ada. Bila mana amalan-amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi SAW, mereka ini adalah golongan al-muflisun, iaitulah golongan orang-orang yang muflis. Tuan-tuan, dia tak ada apa-apa yang dia nak bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu kita esok ni bila mana dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam masa menunggu di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mahsyar ni apa dia? Mahsyar adalah tempat perhimpunan manusia. Tuan-tuan, pada hari itu ramai semua manusia daripada semenjak Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dikumpulkan di dalam satu tempat yang namanya adalah mahsyar. Tuan-tuan, masa nak menunggu ni di mahsyar Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempamerkan syurga dia, Allah akan tunjukkan neraka dia. Tuan-tuan, masa Allah Subhanahu wa taala tunjuk dia punya syurga dia, semua orang berasa tenang hati. Tuan-tuan, syurga, masya-Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga. Tuan-tuan, inilah dia nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila ditunjukkan pada penduduk mahsyar, inilah dia neraka Allah. Tuan-tuan, masa tu Nabi Allah Ibrahim AS mangkit terus. Dalam ramai-ramai ni, Nabi Allah Ibrahim AS mangkit. Dia bangkit buat apa? Tuan-tuan, dia berdoa dengan Allah. Apa doa Nabi Allah Ibrahim AS? Ya Allah, hari ini cukuplah Engkau selamatkan aku seorang daripada terkena azab Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS lupa bahawa di belakang dia ni ada umat yang selama ni dia bimbing, dia beri petunjuk. Dia lupa dengan umat dia, sehingga dia berdoa pada Allah, ya Allah, hari ini aku seorang selamat pun pada dah. Tuan-tuan, nak ceritanya macam tu sekali keadaan bila mana manusia berdiri di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia kata, bila kamu jumpa dengan budak-budak kecil, maka kamu muliakan dia. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Tuan-tuan, ni akhlak Sayyidina Umar. Tuan-tuan, masya-Allah nah. Orang yang hati dia bersih, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan perkara-perkara baik dan ketaatan pada Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dia ada satu tabiat dia. Kalau dia jumpa dengan mana-mana budak kecil, tuan-tuan, dia akan ambil tangan budak kecil ni, lepas tu dia akan cium tangan budak kecil ni. Tuan-tuan, orang tanya dengan Sayyidina Umar, wahai Umar, pasal apa kamu buat macam tu? Ambil tangan budak, kemudian dia pergi cium tangan budak-budak ni. Tuan-tuan, Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata, mereka adalah kanak-kanak kecil yang tidak melakukan dosa kepada Allah, sedangkan aku yang dah tua ni, dosa aku banyak dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, penghisaban Allah ni dia daripada awal sampailah kepada akhir. Ini adalah penghisaban Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka Imam Ghazali dia ajak pada kita, jumpa kanak-kanak, muliakan mereka. Satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, tuan-tuan, ni semua nak tarbiyah ni.
supaya kita ada kerendahan hati. Dan tuan, supaya kita jadi orang yang merendahkan diri. Dan tuan, tapi merendah diri ini dalam perang tak boleh. Jangan dekat dalam perang nanti, andai katalah kita insya-Allah lah tak perang, tuan. Tapi takut disalah ertikan. Maknanya semua tempat dia kena merendah diri, semua tempat dia kena menyerah diri. Tak, tuan-tuan. Terutamanya di dalam peperangan. Dan tuan, dalam perang dia tak boleh untuk merendah diri. Dan tuan, dalam peperangan dia mesti kena pi berperang. Dan tuan, tak boleh bila kawan tu dah angkat pedang, dia suar badan dia. Tak apa dia kata, tak apa, mai dia kata, badan aku ni memang untuk dibunuh. Contoh macam tu. Tuan-tuan, tak boleh. Tak boleh sama sekali. Kemudian apabila kita dihina, misalnya, masa tu tak boleh. Bila berhadapan dengan musuh, tak boleh. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, kita adalah umat yang tidak mencari musuh, kata Nabi SAW. Tetapi apabila musuh telah berada di hadapan kita, tuan-tuan, masa tu nak buat apa? Kita tak cari musuh. Tapi kalau dah musuh berada di hadapan kita, kita nak buat apa? Kata Nabi SAW, fasabbitu, pada masa tu kamu jangan lari, bahkan kamu kena tetap berada pada tempat kamu. Tuan-tuan, maknanya masa tu kita tak boleh nak merendah diri. Tuan-tuan, merendah diri ni lagu mana? Dalam situasi pergaulan kita sehari-hari. Tuan-tuan, tak ada takabur dengan orang. Kita tak ada pun menghina orang, malah kita merendahkan lagi diri kita. Tuan-tuan, orang yang merendahkan diri ni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat kedudukan dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, ni nak latih hati kita supaya rendah diri. Tuan-tuan, yang kedua Imam Ghazali kata, bila kamu berjumpa dengan orang tua, hormatlah kepada dia. Tuan-tuan, dan katakan, kata Imam Ghazali, katakan pada diri kamu bahawa dia lebih banyak melakukan kebaikan berbanding aku yang masih muda. Sedikit amalan kebaikan yang aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, satu hari bila Sayyidina Ali dia berjalan, Masya Allah, tuan-tuan, Sayyidina Ali dengan orang tua ni dia cukup hormat. Bahkan Nabi SAW sebut, bukan daripada kalangan kami, kata Nabi, siapa-siapa yang tidak menghormati orang tua dan juga tidak menyayangi golongan yang muda. Tuan-tuan, ni diajak oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, satu hari Sayyidina Ali, masa dia nak pergi ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan ada satu orang tua. Tuan-tuan, orang tua ni berjalan lambat, dia berjalan. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni, kerana dia nak beramai dengan hadis tadi, bukan daripada kalangan kami, orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak mengasihi hak yang muda, kata Nabi. Tuan-tuan, Sayyidina Ali buat lagu mana? Dia tak pintah pun orang tua ni, dia berjalan belakang orang tua ni. Masya Allah. Tuan-tuan, sampailah ke masjid, Sayyidina Ali memuliakan orang tua tersebut. Tuan-tuan, maka Imam Ghazali kata, kalau kamu jumpa dengan orang tua, katakan pada diri kamu bahawasanya dia dah lama hidup, maka dia lebih banyak melakukan ketaatan pada Allah berbanding dengan diri aku yang masih muda dan sedikit amalan yang aku lakukan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan kita dabik dada pula. Tuan-tuan, mendabik dada ni dia adalah sifat iblis, manakala sifat Nabi adalah merendah diri. Tuan-tuan tengok nah, tuan-tuan bezakan antara dua perkataan ni. Tuan-tuan, iblis bila mana disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, tuan-tuan dia kata lagu mana? Dia kata khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau jadikan dia daripada tanah liat, sedangkan aku engkau jadikan daripada api, kata iblis. Tuan-tuan, ni perkataan iblis. Bila disuruh sujud, dia membesarkan diri dia. Kamu jadikan dia daripada tanah liat, sedangkan aku engkau jadikan daripada api, kata iblis. Tuan-tuan, Nabi SAW masa dia di Gua Hira dapat wahyu pertama daripada Allah. Tuan-tuan, Jibril peluk Nabi SAW, kemudian Jibril kata, Iqra ya Muhammad, bacalah hai Muhammad, kata Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Ma ana biqari, aku tak reti nak baca. Tuan-tuan, ini adalah menunjukkan apa? Rendah hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, aku tak reti baca wahai Jibril. Tuan-tuan, ni rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, jumpa dengan orang tua, katakan bahawa dia lebih mulia daripada diri kita. Tuan-tuan, tu dua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bila kamu berjumpa dengan orang yang melakukan dosa pada Allah, tuan-tuan, tuan-tuan, dia buat dosa dengan Allah, kita tahu dia ni orang yang buat maksiat pada Allah. Tuan-tuan, kita nak kata apa pada orang macam ni? Imam Ghazali ajak, katakan juga bahawa dia adalah lebih elok, lebih mulia daripada aku. Tuan-tuan, maksud orang buat maksiat tu lebih mulia ada sebab dia, bukan kerana maksiat yang dia lakukan pada Allah. Tuan-tuan, maksiat tidak ada yang mulia. Maksiat semuanya adalah benda yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, kata Nabi. Tuan-tuan, bahagian mana dunia yang dilaknat? Iaitulah dunia maksiat pada Allah, yang ni dilaknat. Tuan-tuan, Nabi kata ad-dunya mal'unah, dunia ni dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan, bahagian mana dunia yang dilaknat? Jangan buang dunia. Tuan-tuan, jangan buang dunia. Dunia kita jadikan dia sebagai jambatan menuju kepada hari akhirat. Bahkan orang yang banyak harta ni, tuan-tuan, kalaulah dia gunakan untuk ke negeri akhirat, tuan-tuan, macam mana dia guna harta ke negeri akhirat? Sekolah tahfiz banyak, tuan-tuan, masjid banyak, kuliah-kuliah, pengajian-pengajian banyak. Tuan-tuan, semuanya itu bukan pakai ayat kosong. Tuan-tuan, itu semua bukan pakai ayat kosong. Tuan-tuan, semua tu nak kena pakai duit, semuanya itu kena pakai ekonomi. Tuan-tuan, gunakan dunia ni untuk jambatan ke negeri akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi puji ni orang yang ada harta tapi dia gunakan untuk akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal mal fi yadis salihin. Betapa eloknya kalaulah harta itu dimiliki
oleh orang-orang saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni cerita betul ni, bukan cerita melawak, cerita betul. Saya alhamdulillah lah, Allah Taala bagi 2 kenderaan, sebiji motor dan juga sebiji kereta. Bolehlah kan? Bolehlah, alhamdulillah. Tuan-tuan, alhamdulillah, setakat ada kenderaan ni, kenderaan tu tak lebih daripada bawa pi mengajak sekolah, balik, dan kadang-kadang beli keperluan keluarga, kadang-kadang balik kampung, setakat tu ya. Tentu setakat itu sahaja kegunaan kita punya kenderaan kita. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW suka kalau harta ni boleh pada orang soleh. Kata Nabi, ni'mal mal yadis salihin. Betapa nikmatnya, betapa eloknya kalaulah harta itu berada pada tangan orang-orang yang saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana pasti dia akan menggunakan kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ni tengok tuan-tuan, cameraman kita malam ni. Kamera mahal-mahal semua ni. Tuan-tuan, tapi dia pergi ambil gambar perempuan tak pakai baju lah. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia pergi ambil gambar yang merapu-merapu lah. Tak. Tuan-tuan tengok, malam ni berapa ramai orang boleh tengok majlis ilmu pada malam hari ni. Dengan kamera solutionnya yang elok, tuan-tuan, menjadikan orang ada perasaan tak tengok kuliah pada malam hari ni. Tuan-tuan, tengok, bila mana harta tu berada pada orang-orang soleh, maka dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Jadi bahagian dunia yang dicela ni mana? Maksiat pada Allah, kederhakaan kepada Allah. Yang ni bahagian dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, kalaulah dia kata, kamu berjumpa dengan orang yang melakukan maksiat, juga kamu kena kata dia mulia, sedangkan kita ni adalah orang yang hina dina. Tuan-tuan, saya bagi peringatan, makna dia mulia bukan pada maksiat yang dia lakukan, tapi pada benda yang kita nak sebut ni. Tuan-tuan, apa dia? Kenapa kita kata orang yang berdosa ni lebih mulia daripada kita? Imam Ghazali kata, kalaulah dia bertaubat kepada Allah, kalau dia bertaubat pada Allah, siapa tahu selepas daripada tu dia akan jadi lebih hebat kedudukannya daripada kedudukan kita yang telah melakukan ibadat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ulama bagi tahu kehidupan manusia ni ada manusia awal mulia, akhirnya hina. Tuan-tuan, ada orang yang macam tu. Awal-awalnya dia orang mulia, tetapi di akhir-akhirnya dia akan menjadi orang yang hina dina. Tuan-tuan, mula-mula dia Islam, lepas tu akhir-akhir daripada hayat dia murtad pula. Tuan-tuan, mula-mula budak bagus, masya-Allah, Islam, tuan-tuan, tapi akhirnya murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ulama bagi tahu, ada orang yang permulaan kehidupan dia tak elok, tuan-tuan, tapi di akhir kehidupan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan baca tak dulu ni, masa tu yalah, benda ni pun tak lama juga kan. Bila hari tu ni ada COVID-19, dia punya variant dia, jenis virus tu Delta. Tu yang kena tu maut terus. Kan, kalau tak maut pun tertiarap orang yang kena ni. Beza dengan hari ni kan. Tuan-tuan, bila mana ada satu orang Cina, anti Cina, makcik, seorang makcik Cina, tuan-tuan,
Tuan-tuan, bila dia ditidurkan, dia nak ditidurkan, tuan-tuan tengok, dia satu orang Cina. Tuan-tuan, Cina ni dia beriman dengan Allah Ta'ala kah? Tak. Tuan-tuan, Cina ni dia baca Quran lagu kita? Tak. Tuan-tuan, tapi bila dia nak ditidurkan, tuan-tuan, dia nak ditidurkan, maka dia minta kepada orang yang menguruskan dia, boleh tak aku nak masuk Islam, dia kata. Tuan-tuan, dia kufur, dia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bila dia nak ditidurkan kerana penyakit Covid ni, dia minta terlebih dahulu, boleh tak kalau sebelum ditidurkan ni saya nak memeluk Islam dulu. Tuan-tuan, dia peluk Islam, akhirnya dia ditidurkan, habis dia punya umur dia. Tuan-tuan, sebelum tu dia syirik dengan Allah, tetapi di akhir kehidupan dia dapat kemuliaan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kata, ada orang yang mula-mula dia tak mulia, tapi di akhirnya dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan, kemudian ulama habaq lagi, ada manusia awal pun tak elok, akhir pun dia tak elok. Kerana tu di dalam doa, tuan-tuan, kita berdoa pada Allah, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa orang-orang yang sabakuna, orang-orang yang telah pun lepas daripada kami. Tuan-tuan, kita tengok orang-orang yang dah mati dah. Tuan-tuan, kita kan jiran dengan orang-orang yang non-Muslim ni. Tuan-tuan, daripada kecil dia macam tu, sampailah dia mati pun keadaan dia macam tu. Tuan-tuan, akhir mula dan akhir dia tak berapa nak elok. Tuan-tuan, ada juga orang, mudah-mudahan ni kita, siapa dia? Awal-awalnya dia baik, akhirnya juga dia mendapatkan pengakhiran yang baik. Tuan-tuan, di tempat saya di Mersing ada satu orang hafizatul Quran, ada satu orang makcik, umur dia, kami panggil dia makcik wok, kami panggil dia. Tuan-tuan, dia hafal Al-Quran 30 juzuk. Dia meninggal masa tu umur dia pun dah 90 lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, waktu pagi ni dia meninggal lepas subuh. Tuan-tuan, waktu subuh ni guru kami dululah masa ngaji madrasah dulu, guru kami ni dia suruh berjaga-jaga dekat rumah makcik wok ni, bacalah apa-apa, baca Quran, baca Yasin dekat situ. Yalah, kita muliakan ahlul Quran, orang ahli Quran. Tuan-tuan, dia buta, mata dia buta, tapi dia hafal Al-Quran 30 juzuk. Masya-Allah. Tuan-tuan, masa kami duk jaga ni, sebelum subuh tu hujan, mai renyai-renyai hujan. Tuan-tuan, masya-Allah, renyai-renyai hujan. Tuan-tuan, kemudian masa dia nak hembuskan nafas dia yang terakhir, tuan-tuan, dia hembuskan nafas yang terakhir ni dengan apa? Dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Masya-Allah. Tuan-tuan, dia sampai kepada bacaan ayat, makna ayat tu, hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini adalah hari pembalasan. Tuan-tuan, dia ulang-ulang ayat tu sampailah dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Tuan-tuan, disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, antara kelebihan orang yang baca Al-Quran, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa ayat yang dia berhenti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalaulah ditakdirkan Allah, dia baca Al-Quran sampai kepada ayat syurga, dia dimasukkan dalam syurga. Tuan-tuan, kalaulah ditakdirkan Allah, dia baca Al-Quran sampai kepada ayat azab neraka. Tuan-tuan, ada orang tanya, dia masuk neraka ke Ustaz? Tak. Tuan-tuan, mana boleh orang tu buat kebaikan, dia nak balas baiklah. Tuan-tuan, kalau dia baca ayat Quran sampai pada ayat azab, dia akan dilindung oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, masya-Allah, nah, satu orang yang hafal Al-Quran, kehidupan dia, wirid dia dengan Al-Quran. Tuan-tuan, dia meninggal pun dengan kemuliaan daripada kitabullah. Nah, dan juga Allah memuliakan kematian orang-orang yang macam ni. Masya-Allah. Baik. Jadi tu, tuan-tuan, Imam Ghazali ajak pada kita macam mana kita nak rendahkan hati kita. Tuan-tuan, biasalah manusia ni dia punya keegoan dia. Tuan-tuan, manusia ni sikit sebanyak pun dia ada, bila dia diberikan kelebihan, tuan-tuan, dia akan jadi berbangga dengan kelebihan itu. Tuan-tuan, sebab itu ulama fiqh dia habaq dengan kita. Tuan-tuan, ulama fiqh kata, kenapa manusia ni dia kena beribadat pada Allah? Tuan-tuan, ulama dalam kitab fiqh kan dia ada 4 robok, betul tak? Dia ada ibadat, dia ada muamalat, dia ada munakahat, dia ada jinayat. Tuan-tuan, pasal apa ada 4 bahagian ni? Pasal apa ada bahagian ibadat pada Allah? Tuan-tuan, kerana manusia ni dia hamba, dia mesti kena beribadat pada Allah. Tuan-tuan, sebab itu ada tata cara untuk dia beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, yang keduanya ada muamalat. Islam dia jaga harta kita. Pasal apa? Kerana manusia ni sedikit sebanyak dia ada sifat tamak pada dia. Tuan-tuan, ada rasa sifat tamak. Saya pernah, tuan-tuan, kuliah kat satu tempat. Saya kuliah satu tempat. Tengah duk kuliah ni, orang ramai. Tengah-tengah duk kuliah ni, masya-Allah, semua sekali dengar. Tuan-tuan, tiba-tiba main nasi kandak masuk masjid, orang buat kenduri malam tu. No, orang buat kenduri, orang pun bawa masuk dalam beg plastik, masuk bau terus. Apa ni nasi kandak? Yalah, masjid lah ni semua ada aircon belakang. Tuan-tuan, bawa masuk nasi kandak ni pakat bau semua sekali. Tuan-tuan, masya-Allah, tengah-tengah duk kuliah ni, tuan-tuan, tu baru nasi kandak, baru dajai mai lagi. Kan? Tu baru nasi kandak tu. Masuk nasi kandak, orang dah tak senang duduk, orang duk tengok. Orang tengok kita dah duk tengok nasi kandak tu. Duk tengok, lah sekali ada satu jemaah perempuan. Dia agamanya tak tahan dah, takut-takut tak dapat sekejap lagi. Tuan-tuan, dia teropi ambil 2 bungkus dulu untuk bahagian dia. Masya-Allah. Tuan-tuan, dalam hati ni berkata, hak tu baru nasi kandak mai. Kalau Dajjal esok mai lagu mana agamanya? Tuan-tuan, yang mana disebutkan oleh Nabi bahawa Dajjal ni syurga yang dia bawa adalah neraka, neraka yang dibawa oleh Dajjal adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baru nasi kandak. Allahu akbar. Tuan-tuan, baik. Jadi yang keduanya ada bab muamalah. Pasal apa? Manusia ni ada sedikit sebanyak tamak dengan harta dia, maka Islam jaga pada bab muamalat. Tuan-tuan, dia ada bab munakahat. Pasal apa? Kerana manusia ni ada syahwah. Dan kita ada syahwah, maka syahwah itu hendaklah disalurkan kepada yang dihalalkan pada syarak. Maka hukum hakam nikah ni dia kawal syahwat seseorang. Tuan-tuan, inilah manusia. Tuan-tuan, kemudian yang keempat ada jenayat. Pasal apa? Kerana manusia ada dendam, manusia dia ada marah, manusia dia ada rasa tak puas hati dengan orang. Tuan-tuan, maka jenayat inilah yang mengawal semua perasaan-perasaan manusia ni. Supaya apa? Supaya mereka tidak terjatuh dalam benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, 4 sifat ni ada pada manusia. Kerana tu Imam Ghazali rahimahullahu taala pakar hati. Tuan-tuan, diajak macam mana kita nak rendahkan hati kita kepada sesama makhluk. Jumpa kanak-kanak, katakan dia lebih mulia. Tuan-tuan, jumpa orang tua, hormat. Kemudian yang ketiga, jumpa orang yang bermaksiat pun kita hormat pada dia, tapi bukan hormat pada maksiat dia.
Tetapi kalaulah dia bertaubat pada Allah, tuan-tuan, taubat dia mungkin lebih mulia daripada taubat kita. Baik. Maka dia kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wa in kana indahu syai'un minal fadaili wal mahasini, sekalipun dia ada kelebihan dan ada mahasin, dia ada segala kebaikan ini, fadzalika, tuan-tuan kena ingat ni, bila kita ada kelebihan, bila mana kita ada kebaikan pada kita ni, ada kelebihan pada kita, tuan-tuan, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, fadzalika, itu semua tu kelebihan dan juga segala apa yang ada pada kamu, itu semua, kata Imam Al-Haddad, min fadlillah, ianya adalah daripada kelebihan Allah, bukan kamu punya. Wasun'ih, dan juga dia adalah anugerah Allah Ta'ala untuk kamu, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kebaikan yang kita buat tidak akan mampu untuk kita buat melainkan bila mana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni yang boleh mai duduk lebih kurang dalam 40 minit, 45 minit, ni bukan mudah ni. Tuan-tuan, ni bukan mudah ni, kan? Duduknya dengan bersela apa semua sekali, nak belunjuk tak gamak. Nak belunjuk tak gamak, tapi duk berasa letih jugalah. Tuan-tuan, tapi dia boleh bertahan sampai Isya sat lagi. Tuan-tuan, dia boleh pesan pada keluarga dia, sat lagi hampa nak makan, makan dululah, tinggalkan aku sikit makanan. Tuan-tuan, dia boleh habaq macam tu. Tuan-tuan, sebab itu orang yang boleh tinggalkan rumah dia sat untuk majlis ilmu macam ni, hebat orang ni. Pertama, hebat. Yang keduanya, dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, benda-benda kebaikan ni kita tak akan mampu buat melainkan bila mana kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bila mana kita tidak diberikan kudrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, sama sekali kita tidak akan mampu melakukan kebaikan tersebut. Jadi cukup dululah setakat tu, tuan-tuan. InsyaAllah minggu ni kita akan menyambut bulan Ramadan. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan kepada kita, dan masuklah tuan-tuan dalam bulan Ramadan dalam keadaan lagu mana? Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bulan Ramadan esok ni kita akan boleh beramal, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita nak esok keluar daripada Ramadan, kita akan menjadi orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia anugerah Ramadan? Taqwa Allah. Dia akan mendapatkan kedudukan takwa pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, takwa adalah kedudukan yang paling tinggi dan juga paling besar. Orang yang mendapatkan takwa ni, maka dunia dia, akhirat dia, semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu, kita tangguh dulu pengajian kita. Kita akan sambung pula nanti lepas makan ketupat dan kuih raya lah. InsyaAllah, tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.